Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadiyihi واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala bentuk limpahan kurniaan nikmat yang telah diberi oleh Allah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan bagi kita urusan agama ini. Maka menjadi satu tanggungjawab kita memahami dan mempelajari perkara agama ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Untuk kita menyambung perbincangan kita pada malam ini, kita akan menyebut berkenaan dengan kepentingan ilmu akidah, di mana dalam perbincangan yang lepas kita telah menyebut tentang pengertian apakah yang dikatakan akidah, iaitu satu bidang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memeriksa kepercayaan dan keimanan seseorang itu berkait rapat dengan ketuhanan, kebesaran Allah, keagungan Allah, serta hal-hal yang berkait rapat dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta perkara-perkara yang
disampaikan kepada kita berkenaan dengan sam'iyat. Sam'iyat ni adalah benda berkait rapat dengan syurga, neraka, hal-hal yang melibatkan mahsyar, titian siratul mustaqim, timbangan amal, mizan dan lain-lain lagi. Jadi ilmu ini pada hakikatnya adalah satu bidang ilmu yang dipelajari secara khusus dalam kitab-kitab tauhid, dan dia menjadi satu keistimewaan untuk kita memahami tauhid itu secara yang lebih mendalam. Dalam masa yang sama, pengajian ilmu tauhid ini adalah pengajian yang berasaskan kepada keterangan dan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di zaman Nabi tidak diajar ilmu tauhid itu secara terperinci, namun pada hakikatnya setiap bentuk didikan, setiap bentuk tarbiyah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali terhindar daripada tauhid atau semangat tauhid itu secara langsung. Sebab itu kita lihat apa sahaja disampaikan oleh Nabi mestilah dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan kepercayaan, dikaitkan dengan keyakinan. Tapi oleh kerana Islam ini sebagaimana yang telah kita sebut, dia berkembang pesat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, para sahabat boleh terus bertanya Rasulullah. Tapi bila Rasulullah telah wafat, Islam itu berkembang. Bahkan Islam telah memerintah 2/3 daripada dunia ini, sehingga Empire Rome di sebelah timur ditawan oleh Islam, Empire Parsi di sebelah barat ditawan oleh Islam, Jazirah Al-Arabiyah sebahagian besar daripada mereka berada di bawah kerajaan Islam pada zaman di mana para sahabat berkembang, para sahabat menyampaikan ilmu itu secara menyeluruh. Jadi oleh kerana ilmu-ilmu ini merupakan sesuatu yang ada juga di antaranya diterjemah daripada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, seperti falsafah-falsafah Greek, Yunani, ilmu-ilmu yang berkait rapat dengan buku-buku mereka diterjemah dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh umat Islam. Jadi sudah tentulah apa yang datang daripada dunia luar Islam ini ada yang sesuai dengan Al-Quran dan ada juga yang tidak sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Maka daripada situlah para ulama dan cerdik pandai Islam mereka mengkaji pemikiran ini, lalu mereka bandingkan dengan Al-Quran, bandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bertepatan dengan Al-Quran dan bertepatan dengan hadis-hadis Rasulullah diambil. Mana yang jauh menyimpang dan tidak boleh diguna pakai, maka dia ditolak. Jadi daripada sinilah para ulama membentuk ilmu-ilmu baru, termasuklah bidang ilmu tauhid,
ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita lihat ilmu-ilmu ini sebenarnya berteraskan kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah, sehingga ilmu tauhid itu disebut sebagai ilmu intisari. Intisari berkenaan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Suatu kita belajar Islam, tak belajar tauhid, seolah-olah di mana kita tidak memahami Islam itu daripada akar umbinya. Mesti segala bentuk amal ibadat kita berteraskan kepada ilmu tauhid, berteraskan kepada i'tiqad dan keyakinan. Sebab tu pengarang mengatakan bahawa akidah ini sangat penting dalam Islam. Dengan sebab akidah ini menjadi asas dalam segala bentuk amal ibadat yang kita lakukan. Apa juga bentuk amal ibadat yang kita lakukan, bahkan segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan, mestilah berpaksikan kepada akidah dan pegangan yang betul. Sebab tu ulama-ulama mereka tidak pernah memisahkan persoalan akidah dan amal. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan bahawa iman dengan amal ni ataupun akidah dengan amal ni, dia seolah-olah seperti perut dengan belakang. Perut dengan belakang ni, walaupun dia mempunyai nama yang berbeza. Dalam bahasa Arab, perut dipanggil batnun. Belakang pula disebut zahrun. Walaupun dia mempunyai nama yang berbeza kedua-duanya, namun perut dengan belakang ni adalah dua benda yang tak boleh dipisahkan. Sama macam iman dan Islam. Walaupun iman tu lain, Islam tu lain, tapi hakikatnya kita tidak boleh memisahkan iman dan Islam. Kalau kita beriman saja tapi tak beramal, tidak bermakna iman yang kita miliki. Atau kita beramal tapi tidak beriman, juga dikira tidak berguna. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa segala bentuk amal ibadat, kebaikan dan kebajikan yang dilakukan tanpa iman, maka dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebut oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Di antaranya Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, tujukan perbincangan ini kepada mereka yang telah mengerjakan berbagai bentuk kebaikan, tapi mereka tidak beriman. Lalu kata Allah, kami jadikan amal perbuatan mereka itu terbuang sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Itu bermakna sekiranya kita beramal tanpa iman yang kukuh, tanpa iman yang benar, tanpa iman yang berteraskan kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka amal ibadat kita dikira tertolak. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bandingannya kata Allah,
segala bentuk kebaikan yang diusahakan oleh seseorang yang tidak beriman kepada Allah, yang engkar kepada Tuhannya, maka ia samalah seperti debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang pada hari ribut yang kuat. Kita tengok ribut yang kuat, segala bentuk sampah sarap, segala bentuk pasir-pasir yang halus diterbangkan oleh angin yang kencang. Mereka tidak memperoleh sebarang faedah apapun daripada amal usaha yang telah mereka lakukan sebelum ini. Sebelum tu kita buat baik, kita lakukan berbagai bentuk amalan, tapi amalan itu tidak memberi kesan, bahkan dia mendatangkan kesesatan, dengan kesesatan yang begitu jauh daripada dasar kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena akidahnya tidak mempunyai pegangan yang betul. Kalau dia belajar akidah pun kadang-kadang belajar cara tak betul. Songsang, terbalik, memahami persoalan, asas tauhid itu tak betul. Sebab kita dalam mempelajari tauhid ni, dia tak boleh lari daripada 6 asas penting tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu asas dia, tak boleh lari daripada situ. Jauh mana sekalipun perbincangan tentang tauhid, mestilah berasaskan kepada paksi ini. Sebab itu semua kitab-kitab tauhid menyebut berkenaan dengan asas penting ini. Tapi kalau kita belajar dengan cara yang salah, daripada kitab yang salah, tok guru pula tak betul, jadi macam yang dalam Facebook tu, dalam WhatsApp tu, dia buat kenyataan Nabi Muhammad tu Allah. Allah Ta'ala tu pun Nabi Muhammad lah. Benda sama, kata dia. Kenapa? Kerana kefahaman yang diambil mungkin daripada sumber yang salah. Mempelajari agama dengan cara yang menyeleweng, menyimpang. Walaupun kita mempelajarinya, tapi kita belajar tu daripada mana sumber dia. Mungkin belajar melalui internet je, atau belajar daripada WhatsApp je, belajar daripada YouTube je, itu bermasalah. Sebab tu ulama-ulama mengatakan man la syaikhul lahu, sesiapa yang belajar tanpa guru, fasyaitanu syaikhun lahu, dan syaitanlah yang akan menjadi guru yang memimpin mereka ke arah kesesatan. Sebab tu dia boleh dakwa-dakwi macam-macam. Dengan tidak mendatangkan dalil, tidak mendatangkan asas yang datang daripada kitab-kitab yang mu'tabar, daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain disebut oleh Allah dalam surah An-Nur. Allah berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tak yakin kepada Allah, amalan mereka itu diumpamakan seperti riak yang berada di bawah sinaran matahari yang panas di tengah-tengah padang yang rata. Disangkanya oleh orang-orang yang dahaga bahawa itu adalah sumber air. Dia pun datang ke tempat tersebut, akan tetapi tidak didapatinya
sesuatu apa pun melainkan ia hanya sekadar sangkaan semata-mata. Ya, sebab tu kita duduk tengah panas, biasa kita nampak jauh. Kerdip tu. Kerdip atau riak dalam bahasa suratnya disebut riak. Tapi dalam bahasa hari ni dia panggil fata morgana. Kita nampak jauh tu, ingat ke tempat tu di bawah tu ada sumber air, ada kolam ke, ada sungai ke, jadi dia keluar riak tu. Jadi kita sangka tu adalah sumber air. Kita pun pergi dekat. Bila kita sampai, benda tu hanya sekadar menipu kita. Jadi bandingan ni Allah Ta'ala gambarkan kepada kita bahawa dalam kita beramal, kita beribadat, kita buat baik banyak, tapi tidak beriman. Bila kita sampai di akhirat esok, walaupun amalan kita menggunung, tapi itu hanya sekadar seperti riak, kata Allah. Seperti fata morgana, yang apabila kita sampai dekat tempat tersebut, dia tidak wujud secara hakikatnya. Kenapa? Kerana dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi walaupun kita banyak amal ibadat tapi tak beriman, dia akan memberi kesan pada hari akhirat yang kekal abadi. Maka firman Allah yang kita sebut tadi menerangkan kepada kita tentang perihal orang-orang yang tidak beriman. Mereka sebenarnya rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Di dunia pun rugi, di akhirat pun rugi. Tak ada kelebihan yang mereka perolehi dengan sebab mereka kufur kepada Allah. Lihatlah berbagai umat yang sebelum kita yang menentang agama, yang kufur kepada ayat-ayat keterangan yang disampaikan oleh para nabi kepada mereka, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang kesan. Ada juga yang kalau kita lihat secara jelas Allah Ta'ala terbalik kamu ke bumi ni, seperti kaum Sodom yang tidak beriman, tak percaya kepada Nabi Lut alaihi salam yang diutuskan kepada mereka. Akhirnya Allah Ta'ala terbalik kamu ke bumi. Dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita berjalan di atas muka bumi ini, melihat kesan-kesan sejarah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan umat-umat yang kuat, umat-umat yang hebat dahulunya, oleh kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini budaya orang yang tak beriman tu cuba dipromosi balik oleh umat moden hari ini. Kita lihat dunia barat bersungguh-sungguh nak mempromosikan kepada kita benda-benda yang lapuk, seperti LGBT, lesbian, benda yang Allah Ta'ala laknat, dah tentu boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi di mana tetap mereka jadikan itu sebagai panduan. Seminggu dua baru ni ada datang dekat kita, buat konsert besar-besaran, minum arak tengah menyanyi, bercium dengan lelaki, nak mempromosikan golongan LGBT ni. Sedangkan kita tahu perbuatan yang seumpama itu adalah sesuatu yang bercanggah dengan adab budaya kita. Tapi oleh kerana kita lama ni tidak berhati-hati, mungkin boleh jadi sampai ke satu tahap mereka mengambil berbagai bentuk pendekatan untuk menyemarakkan semangat
LGBT ni di kalangan kita. Bahkan dah ada orang kita yang kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi sebab itulah kita kena ambil perhatian. Kita tak boleh terpedaya dengan dunia barat yang serba sonsang, kerana mereka sesat daripada kebenaran. Sebab tu bila kita sebut sesat ni, biasanya kita nisbahkan kepada barat. Sebab tu bila kita sebut sesat, biasa kita sebut sesat barat. Kita tak sebut sesat timur. Kita tahulah benda tak betul, benda tak elok ni datang daripada dunia mereka. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Tak boleh sembarangan nak ikut cara orang putih, cara orang barat, kerana semua itu akan memberi mudarat dan memberi kesan kepada kita yang beragama dengan agama Islam ini. Kerana kita mengetahui hakikat Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Kita tak boleh menentang, kita tak boleh menolak. Kerana akidah itu menjadi asas yang penting dalam Islam, dalam kita beramal, dalam kita beribadat. Dia merupakan sebuah perkara yang sangat utama. Bukan sahaja dalam amal ibadat kita, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mesti kita kena ada keyakinan terhadap agama. Kenapa? Kerana keyakinan kepada agama inilah yang akan menjadikan kita kenal erti kehidupan. Orang kafir ni, mereka tak beriman, tak ada dasar, tak ada asas. Sebab tu kata pengarang, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hakikatnya mereka tidak mengetahui siapakah yang menjadikan mereka. Siapa yang jadikan mereka, mereka terpinga-pinga, tak ada jawapan. Dalam masa yang sama mereka tidak mengetahui juga kenapakah mereka hidup di atas muka bumi ini. Hidup untuk apa? Kita hidup atas dunia ini untuk apa? Tak ada jawapan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama, mereka juga tidak dapat memahami apakah hakikat, hikmat dan rahsia yang menjadi falsafah dalam kita hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Hidup ni sementara je, hebat macam mana pun, sampai masa kamu jadi orang besar, orang hebat pun, jadi menteri pun mati juga. Ada? Kita kena jadi menteri itu tak payah mati dah. Ada? Tak boleh. Hatta kalau kita lihat kita ni, lemahnya kita bukan kata nak halang, nak sekat kematian. Satu urat rambut yang uban di atas kepala kita tu pun kita tak boleh nak sekat. Siapa boleh sekat? Mula-mula sikit dulu uban, lepas tu banyak, akhir sekali habis putih belakang. Tak ada kemampuan kita nak sekat. Uban yang duduk atas kepala kita tu pun kita tak mampu nak sekat. Apatah lagi nak sekat kematian. Setiap kita akan bertemu Allah. Jadi kita kena faham makna, hikmat, falsafah kenapa kita hidup atas muka bumi ni. Tapi orang yang tidak beriman, mereka tidak memahaminya. Begitu juga mereka tidak memahami tentang kesudahan selepas kehidupan ni. Sudah tu macam mana? Lepas kita mati tu macam mana? Di sebalik itu. Sebab tu Islam memimpin kita daripada hidup di dunia, masuk kubur, alam akhirat. Islam memberi maklumat yang jelas dan terang kepada kita. Orang kafir tak dapat memahaminya. Sebab tu kita nak tahu benda-benda selepas mati ni, ada dalam Islam maklumat yang lengkap disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu juga mereka akan keluar daripada kubur untuk pergi ke satu tempat, di mahsyar. Ini juga tidak dapat difahami oleh orang-orang kafir.
yang tidak beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama, mereka tidak memahami akan hakikat kehidupan semula selepas kematian. Hidup balik lepas mati. Pada mereka, tak ada lagi dah kehidupan. Bila dah mati, habis cerita. Itu pada mereka. Tapi dalam Islam kita tahu lepas mati itu perjalanan yang lebih panjang berbanding dengan hidup kita di dunia ni. Di dunia ni sekejap je, 63 tahun. Di akhirat esok, satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Satu hari. Jadi kita hidup atas dunia ni sementara 63 tahun tak sampai sehari pun. Tak sampai sehari hakikatnya. Sebab itulah orang-orang yang tidak beriman, mereka hidup tidak mempunyai asas tauhid dan mereka hidup dalam kekufuran. Hidup mereka pada hakikatnya hanya bertujuan untuk mencari kesenangan yang sementara, makan minum bagaikan seekor binatang yang dipelihara. Itu kedudukan orang kafir. Kedudukan orang yang tak beriman kepada Allah sama aja. Tapi kalau kita kata dia binatang, dia rasa kasar, tapi itulah bandingan. Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas dalam Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Surah Muhammad, Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak beriman menikmati kesenangan hidup di dunia serta mereka makan dan minum sebagaimana makan dan minum seekor binatang pemeliharaan. Itu sikap dia, serupa macam binatang pemeliharaan. Sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka Jahanam. Itu disebut oleh Allah. Terang-terang Allah Ta'ala bandingkan mereka seperti binatang. Tak ada nilai. Binatang mungkin berharga lebih daripada orang kafir. Kalau kambing 2-30 ringgit kat sekilo. Tapi orang yang tak beriman ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada harga. Jadi sebab itulah kita perlu memiliki akidah dan pegangan. Kenapa? Kerana akidah dan pegangan itulah yang akan menjadikan hidup kita berperanan. Hidup kita ada peranan. Hidup kita ada tujuan. Hidup kita ada matlamat. Sekiranya kita mempunyai satu keyakinan yang berasaskan kepada rukun-rukun iman yang wajib kita yakini tadi. Dan semangat keimanan sepatutnya ada dalam diri setiap orang yang beriman. Seorang manusia yang hidup di alam dunia ini dan tidak tertanam di dalam hatinya rasa keimanan adalah mereka yang hakikatnya terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara ni. Jadi kalau kita tak ada semangat keimanan, semangat keyakinan, mentauhidkan Allah, mempercayai hari-hari akhirat yang akan berlaku. Jadi kalau tak ada semangat itu, maka hakikatnya hidup kita di atas muka bumi ini sebenarnya terpedaya dengan kehidupan dunia, kesenangan dunia yang sementara ini. Maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tertipu sehingga mereka
inginkan sebuah kehidupan yang panjang. Jadi sebab tu orang kafir ni tertipu sebenarnya. Mereka nakkan kepada sebuah kehidupan yang panjang. Kalau boleh, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Surah Al-Baqarah, Allah berfirman, dan demi sesungguhnya, kata Allah, engkau akan melihat, wahai Muhammad, mereka adalah seloba-loba manusia untuk hidup lama di atas muka bumi ni. Kalau boleh, tak nak hidup sekejap, nak hidup lama. Kata Allah Ta'ala, kalau boleh mereka inginkan kehidupan sampai 1000 tahun. Kita kebanyakan 100 tahun payah nak sampai lah. Tapi mereka nak kalau boleh hidup ni lama, sampai ke peringkat 1000 tahun. Macam zaman Nabi Nuh, dia berdakwah saja 950 tahun. Kehidupan orang zaman tu 1000 tahun ke atas. Jadi mereka nak kalau boleh hidup lama sebagaimana umat-umat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka panjang umur satu ketika dulu. Kalau boleh, mereka suka kiranya boleh hidup sampai 1000 tahun. Padahal umur yang panjang itu tidak memberi apa-apa manfaat untuk mereka. Walaupun beri umur panjang 1000 tahun, 2000 tahun, 10,000 tahun pun tak ada manfaat. Tak ada amal ibadat, tak ada amal kebaikan, tak ada sesuatu yang berguna dengan umur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Sebab tu kata Allah, walaupun umur kamu panjang, hakikatnya akhirnya kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berhadapan dengan azab yang kamu tidak boleh lari daripadanya. Depan kita ni Allah Ta'ala dah sediakan azab. Kalau mau boleh hidup panjang macam mana sekalipun, akhir sekali mu akan bertemu juga. Tak akan dapat melarikan diri daripada azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, kata Allah, dia sentiasa melihat apa sahaja yang kamu kerjakan. Apa yang kita buat dilihat oleh Allah. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah akidah itu menjadi paksi kebaikan. Jadi kalau kita ada akidah ni, akidah itulah yang menjadi paksi kebaikan dalam hidup. Memberi manfaat yang berguna untuk diri kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau sekiranya kita tidak mempunyai akidah dan pegangan yang betul, walaupun umur kita panjang, usia kita lebih pada orang lain, dia tidak memberi apa-apa makna. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak melakukan sebarang kebaikan kecuali kemusnahan semata-mata. Orang kafir ni hakikatnya kekufuran tu sendiri adalah kemusnahan. Apa sahaja yang dia buat, apa sahaja yang mereka lakukan, dia terjurus ke arah kehancuran dan kebinasaan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya, Allah Ta'ala berfirman, dan telah timbullah
berbagai bentuk kerosakan, bala bencana, sama ada di daratan ataupun di lautan, dengan sebab tangan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Sebab tu tak cukup buat jahat atas dunia. Naik atas kapal terbang, buat jahat atas udara pula. Tak cukup buat jahat di dunia, naik kapal mewah, buat jahat atas lautan pula. Maknanya hidup mereka di mana-mana pun yang mereka lakukan adalah kerosakan, kehancuran dan kebinasaan. Sebab tu kita tak boleh ikut cara orang kafir, cara orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan untuk kita berbagai bentuk bala bencana. Tujuannya supaya kita sedar dan insaf. Macam-macam kalau kita tengok. Gunung berapi. Begitu juga kemarau panjang, kepanasan yang melampau, banjir besar, gempa bumi, macam-macam. Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu pengiktibaran. Kata Allah Ta'ala, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka akan kembali ke arah jalan yang benar. Tapi kita lihat keinsafan itu adalah sesuatu yang sulit bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sebab itulah kita perlu didik hati kita, jiwa raga kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tanamkan di mana semangat keimanan dan keyakinan dalam diri. Mudah-mudahan kehidupan kita terpimpin ke arah petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk malam ni sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung untuk waktu-waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.